Sorry cikgu punya webcam problem. Next week baru ada webcam sebab cikgu balik ke Penang balik. Okay. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bagi yang belum kenal cikgu, nama cikgu ialah Cikgu Amin Razak. Okay, cikgu mengajar dekat sebuah sekolah jenis kebangsaan, sekolah Cina dekat Pulau Pinang. So dekat sana cikgu dah masuk tahun ke-5 dah dekat sana. Kan, masuk tahun ke-5 dah. So cikgu dah ada pengalaman 5 tahun dah mengajar SPM ni. Dengan fast track dia dah masuk tahun ke-3 lah. Okay. So cikgu hanya mengajar online saja Form 4 dan Form 5. Right. Okay, cikgu berasal daripada Perak. Okay. Baik. So, ada apa soalan tak sebelum kita mulakan kelas? Tak ada. Tak ada Okay, sepanjang kelas ni kalau kamu tak faham ke apa, tanya je. Okay. Jangan simpan soalan kamu tu. Kamu tak payah malu tau. Sebab kalau kamu tanya pun bukan semua orang kenal kamu kan. Sebab semua off apa? Off camera kan. Jangan malu. Okay. Baik. Nampak tak skrin kat depan? Nampak No. Okay. Sebenarnya cikgu nak teruskan cikgu punya topik sebab cikgu dah ajar sebelum ni. Kata tunggal dah ajar. Kata majmuk dah ajar. Kata ganda pun cikgu dah ajar. Jadi hari ni cikgu akan teruskan dengan kata terbitan. Okay, kata terbitan. Kata terbitan ialah perkataan yang ada imbuhan. So, minggu lepas cikgu dah ajar dah. Imbuhan apa? Respon sikit imbuhan apa cikgu dah ajar? Nak kena ni. Siapa yang ada kelas minggu lepas? Ya, bagus hari ni. Terbaik lah. Imbuhan awalan. Apa lagi? Imbuhan apitan. Apa lagi? Lagi imbuhan apa lagi? Akhiran. Bagus. Ni maknanya kamu fokus lah kan? Imbuhan akhiran. So, 3 imbuhan ni cikgu dah ajar dah. Okey. Baik. Yang keempat. Ini yang cikgu nak ajar hari ni. Imbuhan apa lagi yang kamu tahu? Imbuhan awalan dekat depan. Imbuhan apitan depan dan belakang. Imbuhan akhiran, imbuhan dekat belakang. Yang keempat, imbuhan apa? Bagus, Anissa. Oh, bagus, Anissa. Anissa orang Penang, Anissa? Orang Kedah, orang Jawi, Anissa? Aku lupa lah. Bagus, bagus, bagus. Yang lupa Anissa, janji nanti raya jemput cikgu atau rumah. Okey. Mantap. Okey, imbuhan sifan. Sebenarnya, ramai cikgu-cikgu kat sekolah tak mengajar imbuhan sifan. Sebab apa? Sebab jarang ditanya dalam peperiksaan. Tapi cikgu kena ajar juga. Sebab ada dalam sukatan pelajaran, dalam DSKP. Okey, apa dia imbuhan sifan ni? Jom tengok. Sisipan ialah proses menyelitkan imbuhan ini pada huruf pangkal kata dasar. Imbuhan sisipan sebenarnya tidak produktif kerana jarang digunakan. Jarang. Proses sisipan hanya wujud dalam kata nama dan kata adjektif yang ada kalanya menyebabkan perubahan makna pada perkataan itu. Okey, ingat imbuhan sisipan ni dia ada dekat dalam kata nama dan kata adjektif sahaja. Kata kerja, kata tugas tak ada imbuhan sisipan. Okey. So kesimpulannya, imbuhan sisipan ni
Dekat mana? Depan ke? Belakang ke? Atau kat mana? Siapa tahu? Bagus hari ni. Ingat cikgu dah explain last week kan? Imbuhan sisipan tu letak dekat tengah. Tengah. Okey. Imbuhan sisipan ni ada 4 saja Ada 4. Okey. In, er, al. In, er, al. Okey, 4 je. Ha. In, tengok in. Nampak tak ni? Al, telapak. Kalau kita buang imbuhan sisipan in ni, dia jadi apa? Tapak. So, kalau tambah el jadi telapak. Asalnya tapak ni membawa maksud lain. Bila kita letak el, dia akan tukar maksud yang lain. Ha. Okey, contoh. Dia buka kamus Dewan Apa slow ni internet. Sekejap Tunggu pula PRPM. Okey. Laman web PRPM ni ialah laman web untuk kita cari makna perkataan dalam bahasa Melayu Kadang-kadang problem dia punya website ni. Boleh pula kat phone. Okey. Tapak dalam bahasa Melayu maksud dia bidang kaki. Okey, bidang kaki ataupun sebelah bawah ataupun maksud dia sejenis ikan laut. Kalau telapak, telapak telapak tu tapak tangan, tapak kaki. Apa lagi? Maksud dia lain sikit. Okey, faham? Okey, contoh yang lain, gelanggang. Kalau kita buang el kat tengah-tengah ni, cuba search maksud ganggang. Apa ke maksud ganggang? Geram ni kamu sih. Dia pun. Ganggang. Apa maksud ganggang? Okey, ganggang maksudnya sedang disalai, berganggang, ruang di antara dua benda. Apa lagi? Sejenis lumut yang tumbuh dalam air. Okey, kalau gelanggang, kan? Kalau masuk gelanggang, tahu gelanggang kan? Gelanggang tu kot. Lambatlah kamu ni, geram betul lah. Gelanggang tempat menyambung ayam, medan perang. So, ingat kalau kita buang imbuhan sisipan, makna asal lain. Kalau tambah imbuhan sisipan, makna dia jadi lain. Itu je yang cikgu tahu. Okey, selain tu, telunjuk. Sabar. Cabar betul lah. Kelabut, kelebak, selerak, gelembung, kelupas. Dah, settle. Pula. Terbalik ni. Kelas, sorry kelas. Ni terbalik. Siapa lah buat buku ni? Ni Yang ni, Terbalik Okey, sorry.
Em, gemuruh. Macam guruh. Apa maksud guruh? Guruh tu bunyi, bunyi, bunyi petir lah, bunyi petir. Guruh kat langit tu. Kalau gemuruh, apa dia? Takut, gemilau, temali, kemetot. Okay. Kalau pula, keruping, seruling dan sebagainya lah. Bentuk, bentuk Ini, ya Allah, ini salah ni. Ini bukan ni, ni in. Tak apa. Ni salah ni. Yang ni in bukan earl. So editor buku ni salah. Tak apa, nanti cikgu tanya editor. Sebab cikgu kenal dengan editor ni. Okey, baik. Dah selesai. So, kamu jangan risaulah. Benda ni tak ada apa pun. Yang penting cikgu nak kamu tahu wujudnya imbuhan sesisipan ni. In, er, el. Tu je. Faham? Kalau cikgu tak explain yang ni, kamu tak tahu pun. Rupa-rupanya ada imbuhan sesisipan. Okey, jelas tak semua? Kalau faham, komen faham. Faham Okey, terima kasih. Jom kita buat latihan. Okey, dekat sini ada 4 kata nama terbitan sisipan. So, kamu cari, cikgu nak setiap orang cari satu saja, kemudian buat satu ayat. Okey, macam biasa, kamu respon dekat dalam Padlet. Okey, kejap. Oh, sekarang ni musim panas cikgu pun dah tak demam ni. Dah lagi belah-belah utara kan. Memang panas. Tak nak puasa lepas tu. Tak faham? Oh, ya ke? Okey, Akilus apa apa? Akilus. Okey, Akilus dengar Akilus. Ada Okey, Akilus. Maksud cikgu, imbuhan sisipan ni, imbuhan dekat tengah-tengah. Imbuhan dekat tengah-tengah. Kan, kalau imbuhan awalan dekat depan, contohnya, ber, apa berlari. Ini imbuhan awalan. Apa lagi? Imbuhan apitan. Pelarian. Kan, ini imbuhan apitan. Depan belakang. Yang ketiga, imbuhan akhiran. Larian. Ini imbuhan akhiran. Ini imbuhan akhiran. Dekat belakang. Kalau sisipan, ini sisipan ni. Sisipan ni, imbuhan dekat tengah-tengah. Sisilan pula. Contohnya nampak. Ni earl. Oh, patutlah. Terbalik. Tak kau pening. Ya Allah Akbar. Lama ni. Yang ni lah. Yang ni earl. La ilaha illallah. Yang ni baru in. Geram. Okay, sorry. So, earl. Telapak. Asalnya tapak. Earl. Asalnya ganggang. Tambah jadi gelanggang. Kalau pula. Ni sorry. Ni salah ni. Tak kamu pening. Cikgu sekarang tengah pening. Cikgu tengah macam nak demam ni. Cikgu tak perasan. Ni apa dia? Kat tengah-tengah gemuruh. Asalnya guruh. Kemilau. Asalnya kilau. Dia tambah
Ni pula keruping. Asalnya kuping tambah jadi keruping. Ini pula in. Ni in. Asal dia sambung. Dia jadi sinambung. Faham tak, Akilus? Akilus, okey? Sorry Cikgu faham kamu keliru kan yang ni kan. Ya Allah, salah ni. Yang lain pelik, yang lain okey je. Tak perasan, Akilus seorang perasan. Okey dah. Okey, jom. Okey, semua masuk link Padlet ni. Okey, macam biasa, cikgu nak seorang cari satu kata nama terbitan sesipan and then buat satu ayat. Faham? Ingat balik. El, er, in. Okey, dah. Boleh mula. Jangan lupa respon, setiap kali respon, tulis nama masing-masing. Yang ada kat sini kata nama terbitan je. Tak ada kata kerja terbitan kat sini. Kata adjektif terbitan pun tak ada. Kata adjektif bersesipan tak ada. Kemetot. Kemetot tu macam ketot lah ketot. Pendek. Pendek. Tapi kemetot tu bukan. Kemetot tu kata adjektif. Dia nak kata nama, nampak? Kat situ dah ada pengacau dah. Dia nak kata nama. Kata nama terbitan bersesipan. Bukan kata adjektif terbitan bersesipan. So, kemetot tu tak ada Metot tu kata adjektif terbitan bersesipan. Ingat balik Imbuhan sesipan ni hanya ada dekat kata nama dan kata adjektif sahaja. Ya, betul. Itu kata nama terbitan bersifat. Kemuncup tu bukan pokok. Kemuncup tu kan kalau kamu main bola kan, pakai short track shoot, akan melekatlah kemuncup dekat seluar tu. Itu maksud kemuncup. Kan? Kemuncup tu dekat ada dekat rumput. Kan semua rumput ada kemuncup, ada setengah rumput. Okay, kelas. Kamu ambil gambar je. Ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Cikgu nak pergi dekat Padlet jap. Belakangkan tak. Tak betul. Belakangkan tu itu imbuhan akhiran. Kan? Belakang
Belakangkan tu ialah kata kerja. Kan? Belakangkan tu kata kerja. Ingat, imbuhan sesisipan tak wujud dalam kata kerja. Kita bertanya je. Cikgu suka orang tanya. Dah cikgu marah. Pelapik. Ah, ada tak kalau kamu buang tu, ada tak papik? Ada tak papik? Cuba tengok. Papik. Paprik ada lah. Papik. Ya Allah, kenapa lah slow lah internet ni. Cuba kita baca di kat dalam PRPM, ada tak papik? Tak ada nampak. Tiada dalam kamus. Maknanya papik tak wujud. Ah, kalau tak wujud tu maknanya tu tak ada lah. Perkataan salah lah. Kan? Okay, dah ambil gambar eh. Ya, gerigi betul. Gerigi tu maknanya mata. Mata gergaji. Ataupun permukaan yang tajam. Gigi tu macam permukaan yang tajam. Kalau kamu tak tahu, kamu tengok kat sini. Tekan je kat sini. Gerigi tu benda-benda apa? Zaman cikgu dulu, kena beli kamus dewan tau. Dalam mahal. Sekarang senang dari internet. Gerigi tu maknanya gigi-gigi tajam pada permukaan. Yang kedua maknanya sejenis tumbuhan. Ataupun sejenis, apa ni? Conaropsis serisia. Ataupun gigi-gigi tajam pada bahagian sesuatu. Itu masuk gerigi. Kalau kita buang ada tak masuk gigi? Kalau ada maksud tu, betul lah tu. Itu ialah imbuhan sesipan. Okey dah, cikgu semak eh. Selepas Syamil tamat bermain bola, push. Dia mendapati banyak kemuncup di seluarnya. Boleh edit ni. Ya Allah. Kejap, kejap, kejap. Yalah, tak sihat. Lah internet problem lah ni. Ya Allah. Ni juga. Okay. Selepas Syahmi tamat bermain bola, dia mendapati banyak kemuncup. Okey, di tu maknanya menunjukkan tempat kan? Adakah seluar ada tempat? So yang sesuai ialah pada. Pada tu maknanya kata sendi nama yang menunjukkan bahagian sesuatu ataupun bukaan pada seluar ni. Okey, Anissa eh? Roda jentera itu dipenuhi gerigi. Boleh terima? Nana membeli sebuah gergaji yang punya gerigi tajam. Gerigi tajam. Geriginya punya gerigi yang tajam. Tambah kata hubung. Alhamdulillah. Akilah sedang mencabut kemuncup yang melekat pada kain adiknya. Bagus. Pandai guna kata seni nama pada. Telapak kaki ibu terluka kerana terinjak. Terinjak ke terpijak? Terinjak pecahan kaca. Terinjak tu kan bergerak. Siapa ni Khairil? Terinjak. Betul-betul. Terinjak tu maksud terpijak.
Kalau boleh kan, memang betul. Tapi kadang-kadang ada pemeriksa yang tak tahu tau. Sebut dia terpijak. Memang betul perkataan, tapi ada setengah pemeriksa yang tak tahu. Mana tadi eh? Hilang dah. Kaca dah. Bau masakan nenek semerbak sungguh. Okay, Jasmine. Semerbak ni, semerbak ni kata adjektif tau. Semerbak ni kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera. Dia bau. Bau apa? Semerbak. Bau ni bau harum. Semerbak ni bukan kata nama. Bukan kata nama terbitan sesipan. So, kurang tepat lah, Jasmine. Jangan sedih, tak apa. At least Jasmine dah cuba. Kilus. Sama juga Kilus. Semerbak tu kata adjektif. Cikgu nak apa tadi? Cikgu nak kata nama terbitan. Semerbak tu kata adjektif terbitan sesipan. Pelapik pun tak tepat lah. Sebab kalau kita buang papik ni tak ada maksud. Okay, faham? So, yang cikgu terima hanyalah kemuncup, gerigi, telapak. Ada satu lagi yang kamu lupa. Ni. Telunjuknya. Kalau kita buang jadi apa? Tunjuk. Tunjuk tu kan ada maksud. Faham? Telunjuk Contohnya, tak apa. Tak apa. Ambil je. Kita salin je. Kamu jangan ubah apa perkataan dalam bahan ni. Copy paste je. Ingat dia kata jangan tambah imbuhan. Tukar imbuhan. Ingat. Contoh ayat kan. Contoh ayat. Anissa. Alhamdulillah. Anissa menuding jari Anissa. Okay, duduk sini Anissa menuding. Menuding tu makna menunjukkan. Menuding jari telunjuknya ke arah siapa? Ke arah lelaki misteri tersebut. Hanisah menuding jari telunjuknya ke arah lelaki misteri tersebut. Faham? Menuding jari tu makna menunjukkan jari. Okey dah. Okey, faham tak semua? Cikgu tak suka ajar syok sendiri kan. Cikgu nak semua faham. Bagus-bagus. Sorry nampak cikgu macam tak semangat. Cikgu tak sihat ni. Macam nak pitam. Macam mana nak puasa nanti minggu depan Selasa dah puasa. Dalam puasa kat sekolah Cina. Bukaan kantin buka, makan depan cikgu. Okey. Dah Baik, selesai dah. So, kesimpulannya kelas, kita dah khatam dah bentuk kata. Kita dah khatam dah bentuk kata, dah habis. So, cikgu repeat balik Bentuk kata kita dah selesai. Apa yang kita dah belajar kelas ni? Ingat balik. Kata apa? Kata apa? Kerik-kerik. Bentuk kata. Bukan. Kelas pertama kali. Kelas pertama kita belajar. First week of February. Bukan. Minggu pertama bulan Februari.
Bukan. Bukan. Yang pertama kata apa? Tak ada imbuhan. Tak ada pengandaan. Tak ada pemajmukan. Kata apa? Kan? Kata nama tak ajar lagi. Ya, Ina. Baguslah Ina ni. Ingat pun. Yang kedua kata apa? Kata tunggal tu tak ada imbuhan. Tak ada pengandaan. Tak ada pemajmukan. Ya, baguslah Ina. Ina. Perform Ina. Kata majmuk. Yang ketiga kata apa? Kali tunggal kata majmuk ni cikgu ajar apa? Dalam masa 1 jam setengah. Dan cikgu habiskan. Ya, bagus. Kata tepitan. Tepitan banyak kan? Ada imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan. Ya, cik. Mantap pun cikgu dah ajar dah. Sorry, Iman tak ada waktu tu. Cikgu dah ajar minggu kedua Februari. Okey, lagi tu kata apa? Sebelum ni kata ganda. Okey, kata majmuk mantap ni Iman. Sekejap, cikgu tunjuk kejap lah Sian Iman. Kata majmuk. Ni Iman. Kata majmuk mantap. Okey, cikgu minta maaf nota yang cikgu dah upload bulan 2 semua dah hilang. Sebab admin dah buang Admin dah buang. Okey, ini adalah 15 kata majmuk mantap. Maknanya dia dieja rapat. Rapat. Contohnya antarabangsa, setiausaha, beritahu, sukarela, putera, suruhanjaya dan sebagainya. Ada 15 saja kata majmuk mantap yang dieja rapat. Yang lain semua dieja berasingan macam janji temu, kertas kerja, wayar darat, kan? Hanya 15 ini saja yang dia eja rapat. Okey. Uh, Kalau kamu nak nota yang cikgu paparkan kat sini, kamu boleh beli dengan cikgu tau. Okey, buku ni ada 2 jilid. Ada 2 buah. Sebuah RM20. So nak dapat 2 buah, RM40 lah. So boleh contact nombor cikgu ni. Cikgu agent buku ni. Cikgu dulu pernah lah menulis dengan buku dengan syarikat Graffiti Prop. Sekarang cikgu tak tulis, cikgu hanya jual saja buku ni. Yang bagus buku ni ada semua maklumat tentang karangan bahagian A, karangan bahagian B, kan? Apa lagi? Morfologi, sintaksis, pemahaman, apa lagi? Rumusan, komsas, semua komplit. Kertas 1 dan kertas 2. Okay. Baik, kalau nak beli buku ni, hubungi cikgu dengan nombor tu Okey dah. Baik, so kita ada masa lebih kurang 1 jam 15 minit. Okay, cikgu nak sambunglah kertas 1 Okey. Okey, so kamu ialah batch ke berapa SPM 1, 2, 3. Kamu batch keempat. Batch keempat SPM KSSM. So, sepanjang 3 tahun peperiksaan ni, SPM ni, karangan bahagian A ni, okey, karangan bahagian A ni, semua dah keluar karangan umum. Maknanya karangan biasa je. Faham? Dah 3 tahun dah.
Nanti kita tahu dah. Tak kisahlah ulangan ke apa kan. Semua keluar karangan umum, karangan biasa. Karangan umum lah. So, dia akan bagi bahan ini. So, berdasarkan bahan ni, kamu kena buat karangan umum, karangan biasa. So, dia tak keluar resume, apa lagi, surat kiriman rasmi ke, dia tak keluar kertas cadangan ke, dia tak keluar email. So, cikgu risau, batch kamu ni, SPM tahun depan ni, dia akan keluar karangan format. Kan? Karangan format. Jangan risau. Cikgu akan ajar kamu, Cikgu akan ajar kamu minggu depan. So, untuk hari ni, cikgu ajar dulu karangan umum. Wajib ajar, Okay. Okay, semua okay, Seram tengok senyap, Okey. Siapa kat sini yang dia tak sekolah, maknanya dia homeschooling? Ataupun nak ambil SPM persendirian? Ada tak? Komen kat sini, ya? Komen je. Siapa dia? Wan Balkis, Ina. Ya, Ina. Sekejap. Saya nak ni. Wan Balkis, waktu form 4, belajar dengan cikgu ke? Tahun lepas. Ina, Liana, belajar tak dengan cikgu? Ada kan? Ina dengan Liana? Liana, Liana ambil SPM 2000, ambil SPM tahun depan ke? Maknanya kamu ambil kamu batch SPM 2024 kan? Tak apa, tak apa. Kita apalah, saya nak terangkan sikit, sebab ada kawan-kawan kita ni dia tak sekolah. Maknanya dia mungkin dia tahfiz ke kan. Tahfiz dia dah habis 30 juzuk tu, dia baru ambil SPM. Jadi cuma nak kena explain lah. Kalau bagi yang ada sekolah harian, tak kisah, dia dah tahu kan, dia dah belajar kat sekolah. Okey, untuk karangan bahagian A ni, okey, jumlah patah perkataan 150 hingga 200. Maknanya tak boleh kurang 150, tak boleh lebih 200. Ingat, tak boleh kurang 150, tak boleh lebih 200. Okey, faham So, kalau dia keluar bahan rangsangan macam ni, kamu kena ambil maklumat yang diberikan dalam bahan. Contoh kat sini, punca penderaan kanak-kanak berlaku negara kita. Okey, maknanya kita kena kaji sikit lah. Kita kena kaji sikit. Mula-mula macam biasa, kita kena kaji dia punya tema ataupun tajuk. Tajuk dia tentang apa? Tajuk dia tentang penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak. Itu dia punya tajuk. Merdeka pula. Penderaan kanak-kanak. Apa dia punya fokus soalan? Apa dia punya fokus soalan? Kita nak buat karangan tentang apa ni? Cuba tahu. Fokus soalan. Fokus soalan tu maknanya kehendak soalan. Baguslah, Anissa, Falana. Ya, punca. Punca penderaan kanak-kanak berlaku di negara kita. Right. So, fokus soalan dia dah bagi dah. Nampak? So, kamu untunglah sebab dia dah bagi dah fokus soalan. Ada setengah soalan yang lain, dia tak bagi tahu pun dia punya punca ke, langkah ke, kesan ke, kebaikan ke, tak ada. Tak bagi tahu. So, kamu kena cari dekat dalam bahan ni. Jadi kat sini. Kamu kena pasti yang bahan satu ni punca ke, bahan dua ni kesan ke.
kamu kena cari sendiri. Tapi soalan ni, yang senangnya dia dah bagi fokus soalan. Punca-punca. So, senanglah kerja kamu. Okay. Yang ketiga, kita kena tahu dia punya format. Format dia karangan umum, karangan biasa. Sebab apa karangan biasa? Sebab apa? Dia kata tulis sebuah rencana. Rencana tu karangan biasa lah kan? Kalau tak ada pun minta kamu buat tulis pucuk surat ke, sediakan sebuah resume ke, balas sebuah email ke, ataupun sediakan kertas cadangan ke, tak ada kan? Kalau kata tulis sebuah rencana ataupun uh, tulis sebuah apa lagi, pendapat ke kan, itu ialah karangan biasa, karangan umum. Okey dah, itu saja. Jom kita tengok apa dia punca-punca penderaan kanak-kanak berlaku negara kita. Baik, isu ni memang isu semasa kan? Sekarang ni tengah hangat tentang isu penderaan kanak-kanak. Betul? Contohnya isu yang berlaku 3 tahun lepas kot. Siapa nama ni? Ada seorang pengasuh tu dia mendera seorang kanak-kanak Down syndrome. Kan? Sampai badan melecur-lecur kan? Ada. Ya, Bella, cikgu lupa. Kes Bella kan. Bella tu budak kanak-kanak Down syndrome. Kena dera dengan dia punya pengasuh. Pengasuh Taska. Ke apa ni? Jabatan Kebajikan ke tak? Saya tak ingat. Dan apa balasan dia? Dia kena penjara berapa tahun? 10 tahun kan? Yang dera Bella tu, dulu masuk waktu sabitkan kesalahan, gemuk. Bila dah kena hukuman, kurus. Maknanya dia depression lah. Kan? Apa lagi? Baru ni. Kes baru. Ada seorang bapa yang berusia 47 tahun. Dia mendera anaknya. Dia dera anak dia umur 17 tahun. Dengan peralatan tajam. So, apa hukuman dia? Dia kena penjara. Dia kena penjara. 30 tahun kot. Sebab dia macam, apa ni? Satu bentuk penderaan. Penderaan yang boleh menyebabkan kematian. Tu berita semalam. Banyak lagi lah kes penderaan kanak-kanak yang berlaku ni. Banyak. Okay, dah. So, apakah punca pertama? Kemiskinan. Maknanya kalau miskin, itu jadi punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Anak-anak dipukul atau didera untuk meredakan tekanan yang dihadapi. Maknanya ini biasanya, yang dera biasanya ayah kan. Bila ayah tu dia menghadapi masalah kewangan, kan? Maknanya tak ada, dia stres lah. Kan, gaji dia sikit. Lepas tu nak menghadapi kos hidup yang tinggi dekat bandar, kan? Nak makan tak ada duit, tak mampu nak bagi apa ni, kelengkapan dekat isteri kan. Tak boleh penuhi kehendak anak-anak. Apa yang berlaku? Bila dia stres, tak boleh tahan kemarahan dia, anak-anak yang akan jadi tempat dia untuk melepaskan kemarahan. Terpukul lah apa kan. Punca dia kemiskinan. Kami sekarang ni kan, sekarang ni kita ni bukan sekadar orang miskin pun tertekan, orang kaya pun tertekan macam-macam cukai naik sekarang ni. Dulu kita terbeban dengan GST. Sekarang ni SST pula kan. Sian. Tahulah apa yang berlaku. Sekarang ni memang zaman mencabar dengan harga barang naik, beras harga naik, minyak, nak dapat minyak subsidi pun susah, minyak paket susah kan. Apa lagi yang naik? Harga telur naik. Dulu sama cikgu boleh telur grade A, sekarang ni boleh telur grade D. Kan? Sebab grade A mahal lah. Dengan harga rumah pun mahal kan. Kalau tengok harga rumah dekat Selangor, KL, ya Allah. Rumah apartmen pun 300,000, 400,000. Kalau rumah landed dekat KL Selangor tu,
Lebih 1/2 juta. Kan 600,000 kan. So cikgu tahulah mana generasi kamu mampu tak beli rumah ataupun sekadar menyewa yang sampai kita meninggal dunia. Baik, punca yang kedua apa dia? Punca pendanaan kanak-kanak yang kedua. Anak cacat ataupun orang kelainan upaya. Anak-anak cacat menuntut kesebaran yang tinggi daripada bapa. Ini macam kes Bella lah kan. Bella tu kan dia ada masalah Down syndrome kan. Kan? Jadi mungkin penama tu yang dera Bella tu. Siti Bainun. Mungkin dia dah hilang sabar ke kan, dia tertahan nak jaga Bella tu. Dia dera sampai ya Allah, tengok keadaan ni ya Allah, sedihnya. Lecur badan dia. Kesian. Kalau melibatkan kanak-kanak ni memang cikgu tak boleh tengok. Kalau cikgu scroll Facebook kan nampak video tu tak tengok. Tu jadi kesian. Sama macam video Palestin kan. Tengok anak-anak apa ni Palestin tu dekat bawah reruntuhan. Kan sampai kuru kering tak makan, sampai makan rumput. Cikgu tak tengok. Cikgu akan scroll kat atas. Kesian. Ah, Ya betul. So kalau digunakan anak istimewa ni, kena sabarlah kan. Anak istimewa tu adalah anak syurga. Anak istimewa tu yang akan tolong kita kat syurga nanti kan. Dia akan tunggu ibu ayah dia dan akan bantu ibu ayah dia masuk syurga. Kalau jaga dengan baik lah. Yang ketiga, punca dia ialah mangsa perceraian. Anak-anak dipukul untuk didera sebagai tanda kemarahan kepada pasangan. Maknanya, bila suami isteri ni bercerai, kan, bercerai, lepas tu ada berlakunya pergaduhan, anak-anak akan jadi mangsa. Kesian, eh. Okey, so inilah 3 punca penderaan kanak-kanak berlaku di negara kita. Okey. Okey, macam biasa, kita kena buat pendahuluan. Kejap, jap. Okay, cuba padam dulu, eh. Oh, jap, jap, semak jap. Ahmad tidak sengaja memotong bahagian gerigi pokok. Betul gerigi pokok. Tak tepat gerigi tu maknanya permukaan dia tajam. Tiani berlari dan terhentak telapak kakinya di meja. Bukan dan. Berlari. Lalu terhentak telapak kakinya di meja. Pada meja dengan pada meja dengan secara tidak sengaja. Okey, Irfan, eh. Seruling. Ya, seruling ialah kata nama terbitan juga. Kakak telah bermain seruling di ruang tamu. Ya, betul. Seruling tu lah kata nama, eh. Alat muzik. Okey dah. Jom tengok. Okey, macam biasa kalau kita buat penaluan, cikgu syorkan kamu buat 3 ayat je. Okey.
Buat 3 ayat saja. Yang pertama ialah ya, nama dia ayat rangsangan 1. Alhamdulillah. Yang ketiga ialah yang kedua ialah ayat rangsangan 2. Yang ketiga ialah ayat arahan. Okey. Apakah maksud ayat rangsangan? Ayat rangsangan ni maknanya ayat yang berkaitan dengan tema. Apa tema kita? Tema kita tentang penderaan kanak-kanak. So, kamu kena tulis apa saja yang kamu faham tentang penderaan kanak-kanak. Sama juga dengan ayat rangsangan kedua. Tulis apa saja yang kamu faham tentang penderaan kanak-kanak. Sebagai contoh yang cikgu buat sini. Saban hari. Kau baca tengok Facebook kan? Facebook berita kan? Media masa. Media masa melaporkan kes penderaan kanak-kanak. Kes penderaan terhadap kanak-kanak. Dah. Okey. Ayat R2 ni, ayat rangsangan 2 ni, kamu tulis kesinambungan dia. Okey, apa dia? Biasanya siapa yang dera anak-anak ni? Siapa yang biasa berdera kanak-kanak ni? Siapa? Komen sikit. Siapa yang mendera anak-anak ni? Takkan pihak kerajaan pula yang dera. Siapa? Pihak apa yang biasa dera kanak-kanak? Takkan sekolah. Takkan guru. Siapa dia? Okey, okey, dah. Okey, dengar suara cikgu. Dengar. Aduh, jangan boleh hilang ni. Okey dah. Siapa yang dera kanak-kanak ni biasanya? Siapa dia? Siapa dia yang dera kanak-kanak ni? Bagus, ibu apa? Contoh, siasatan pihak polis menunjukkan bahawa ibu bapa merupakan pendera utama kanak-kanak. Dah. Last sekali buat ayat arahan. Ayat arahan macam mana? Kita ambil balik dekat sini je. Kat mana? Kat sini. Punca penderaan kanak-kanak berlaku negara kita. Kan ni dia, punca-punca. Masukkan je. Oleh itu, terdapat punca. Ya. Cikgu, share screen cikgu. Oh, lama patutlah. Sorry. Alamak. Kenapa Ada. Oleh itu terdapat punca-punca. Ready? Penderaan kanak-kanak berlaku negara kita. Penderaan kanak-kanak berlaku di negara kita. Dah. Buat 3 ayat je untuk pendahuluan. Faham Okey. Faham tak pendahuluan? Kamu bebas lah nak guna teknik dekat sekolah pun tak apa. Cuma cikgu biasa buat macam ni. AR1 ni tentang tema, tentang tajuk dia. Apa tajuk dia? Tentang penderaan kanak-kanak. AR2 pun tentang penderaan kanak-kanak juga. Ada kesinambungan. Last kali AA ayat arahan tu buat dia punya kehendak soalan. Ya, Almirul.
Sejak akhir-akhir ini, apa lagi? Kini ataupun pada masa ini, boleh juga pada era globalisasi. Okay dah. Itu je lah. Okay. Baik, cikgu anggap kamu dah faham dalam bab pendahuluan Okay. Buat dia gayat je, tak payah panjang-panjang. Yang penting isi tu. Okay, isi Jom kita buat isi yang pertama. Ya, apa dari ni? R dengan AA tu. AR tu ayat rangsangan. Ayat rangsangan. Maknanya ayat yang menceritakan tentang tema ataupun isu. Kalau AA tu ialah ayat arahan. Apa ayat arahan tu? Punca-punca ke? Kesan-kesan ke? So, kita punya tajuk tentang punca-punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Dah. Okay, jom kita buat isi. Okay, jom kita buat isi Okay, untuk isi, cikgu akan buat 5 ayat. Yang pertama ialah ayat judul. Ayat topik, ayat topik. Yang kedua, ayat huraian. Yang ketiga, ayat contoh. Yang keempat, ayat kesan. Yang kelima, ayat penegas. Okay, senang je. Ayat topik ni, kita letaklah punca, apa ni? Punca penderaan kanak-kanak tadi kan? Okay, so letaklah punca penderaan kanak-kanak berlaku di negara kita ialah, okay, apa dia punca pertama kelas? Respon sikit. Apa dia punca pertama? Kemiskinan. Bagus. Ambil je kat bahan ni. Kamu janganlah pula pergi fikir dah perlu bahan. Jangan. Ambil dalam bahan. Wajib ambil. Tak boleh kamu fikir idea sendiri. Okay. Itu kalangan bahagian A Ialah kemiskinan. Ingat, lepas ialah kena ada frasa nama ataupun kata nama. Kemiskinan ialah kata nama Okey, huraian. Sebagai sebab, kenapa bila miskin berlakunya kes penderaan? Cuba respon sikit. Bayangkan. Depres. Tertekan, tak cukup duit untuk tampung keluarga. Bagus. Tak cukup duit untuk tampung pembejaan keluarga. Ya, bagus. Faktor kemiskinan menyebabkan seorang bapa bapa lah menyebabkan ibu bapa tak semestinya bapa je dera kan. Kadang-kadang ibu pun ada apa dera juga kan. Faktor kemiskinan menyebabkan ibu bapa jadi ya betul Ifan. Apa tidak mempunyai
Mana Amirul punya chat ni? Tak mempunyai wang yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan keluarga, kan? Okey, kita bagi contoh. Nah, bila duit dah cukup nak menampung belanjaan, itu yang menyebabkan dia stres. Bila stres itulah yang akan lepas kemarahan dekat anak-anak. Contohnya, sebagai contoh, bagi contoh berlakunya penderaan tu. Cukup makan. Kan? Cuba bagi contoh situasi tu. Macam mana dia boleh dera anak? Alhamdulillah. Cuba fikir. Pukul lah. Itu contoh dia. Karya betul-betul. Pukul. Pakai contoh, ibu bapa. Kan? Ya, betul Amirul. Betul Amirul. Anak lapar kan? Anak ni, dia bukan ada dia anak-anak yang berumur ni kan. Dia tak faham pun mak ayah dia kan. Dia nak apa yang dia nak tu, dia nak ayah dan mak dia penuhi permintaan dia kan. Kalau tak dapat dia akan marah lah. Marah, merengek kan. Mak ayah ni dah stres kan. Apa dia buat? Dia pergi pukul anak dia kan. So, sebagai contoh, ibu bapa akan memukul anak-anak apabila mereka tidak dapat menahan sabar ketika melihat anak-anak menangis. Kan? Anak menangis sebab apa? Nak mainan lah, nak makan itu, nak makan ini kan. Sebab itulah kita kena dalam kahwin ini kena didik anak-anak ni untuk hidup secara sederhana kan. Ah, Kena ada batas lah, janganlah anak merengek sikit je, ikut je kan. Kita kena ajar anak-anak ni untuk hidup bersederhana. Kan? Apa kesan dia bila bapa ni pukul anak-anak? Cedera. Cedera. Suka nak kata. Ya betul Fazana. Okay. Pesannya, anak-anak yang menjadi mangsa dera ibu bapa akan mengalami kecederaan atau kematian. Kematian pun ada Ada yang dia pergi, tak cerita pun seram ada yang dia pergi lempar bayi daripada tingkat atas ke bawah. Tu stres sangat. Oi, jauh lah. Ya, anak-anak pun tak selamat. Sian anak-anak. Rasa. Okey, ayat penegas ni kita boleh ulang balik ayat topik. Ulang balik pun tak apa. Ataupun kamu nak bagi kesimpulan kecil pun tak apa. Okey. Oleh itu, kita balikkan. Kemiskinan merupakan punca utama penderaan kanak-kanak berlaku di negara kita.
Okey, jelas kan semua? Okay, dah. So, first client cikgu akan tolong buat lah. Di kelas yang terusnya kamu buat sendiri. Oh, ya, sorry, sorry. Kecerahan. Kecederaan. Okey, jom kita buat isi kedua pula sama-sama Okey, anak cacat atau orang kelainan upaya OKU. So dulu boleh beritahu. Kamu boleh jadikan ini sebagai ayat contoh ke ataupun ayat huraian. Boleh ambil. Tahu? Ini bukan hiasannya kena ambil. Cikgu terlupa nak ambil. Okey, jom buat. Okey, gunakan penanda wacana seterusnya. Naik topik Ayat topik Seterusnya, anak cacat atau orang kelainan upaya. Kecacatan, kecacatan, alhamdulillah, yang dialami oleh anak juga menyebabkan mereka didera. Okey, huraian. Ambil je kat sini. Anak-anak yang cacat menuntut kesebaran yang tinggi daripada bapa. Okey. Kebiasaannya, anak-anak yang cacat menuntut kesabaran yang tinggi daripada ibu bapa. Contoh. Okey, kita bagi contoh lah. Apa contoh situasi yang menyebabkan ibu bapa tu hilang sabar ke? Apa dia ke? Okey, sebagai contoh, anak kerap menangis. Betul. Anak yang cacat ni kerap menangis ke? Selain menangis apa dia? Normal pun menangis juga. Contoh autism. Autism ni apa dia punya tingkah laku dia? Meragam. Ya, meragam, menjerit-jerit. Betul? Agresif. Ada agresif. Autism dia agresif kan? Tantrum. Ya, tu hardcore sangat tu. Bagi contoh, anak-anak yang cacat sering bertindak agresif sehingga menaikkan kemarahan oleh ibu bapa. Oleh itu, anak-anak oleh itu mereka uh, dah kita ubah ubah. Kita letak ayat kesan lah. Ayat kesan. Oleh itu, ha, ibu bapa yang tidak dapat menahan
kesabaran akan melakukan perbuatan penderaan terhadap anak-anak cacat. Terhadap mereka juga terhadap mereka. Apakah penutup dia? Penegas. Ulang balik. Jadi, kecacatan yang dialami oleh anak merupakan antara punca berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak. Okey, faham semua? Tak apalah. Cikgu fahamlah ada yang tak boleh buat tak boleh buat ayat macam cikgu kan. Ni contoh dia lah. Kalau kamu rasa kamu tak boleh buat 5 ayat, tak apa. Buat 4 ayat pun dah okey. Faham? Buat 4 pun tak apa. Kalau kamu rasa tak boleh buat 5. Alah, senang je ni. Ni pun markah pun 30 je. Boleh dapat ni. Boleh dapat 25 ke atas. Sebab apa senang? Sebab dalam bahan dah ada ni dah ada isi lah. Kamu tinggal nak uraikan je. Okey, untuk kalangan bahagian A ni, buat 2 isi dah cukup dah. Walaupun dalam bahan ni ada 3 isi. Buat 2 je tak apa. Ambil 2 je. Okey. Satu lagi tak payah. Kalau kamu buat juga, terlebih perkataan. Okey, kesimpulan dia. Kesimpulan dia tengok sini. Sudah tak nak buat dah. Okey, sebagai kesimpulan. Mula-mula buat ayat kesimpulan. Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Oleh itu, penderaan kanak-kanak yang semakin leluasa ini perlu dibendung. Ini ayat cadangan. Dia cadangkan supaya kes penderaan ni harus dibendung. Dibendung tu maknanya diatasi. Ayat cadangan. Masyarakat sekeliling atau tetangga pula hendaklah menjadi mata dan telinga pihak berkuasa untuk membantras kes ini daripada terus leluasa. Kelas, perkataan yang betul leluasa yang bukan berleluasa. Salah. Leluasa Leluasa maknanya merebak ataupun menular. Kalau kamu duduk kat kawasan apartmen ke matahari kan, kalau kamu dengar budak menjerit kuat-kuat tu, macam itu, teruslah kamu pergi tengok intai. Mungkin berlaku penderaan. Kan? Lagi-lagi sekarang ni pengasuh kan, pengasuh ke ataupun taska kan. Aduh. Tadi cikgu cakap sama mana Apa cikgu punya ayat last? Ingat tak cikgu cakap apa last kali? Irfan. Cikgu cakap apa last kali? Ya, Nisa. Okey, siapa boleh beritahu? Cikgu cakap apa last kali tadi? Apa cikgu punya last? Cikgu cakap apa tadi? Kesimpulan ni. Tak apalah. Okey, last kali ayat cadangan. Masyarakat sekeliling. Ya, ya. Haruslah atau jangan tangga dalam menjadi mata telinga pihak kuasa untuk matras kes ini daripada terus leluasa. Dah, itu saja. So, kesimpulan buat 3 ayat je.
ayat kesimpulan, ayat cadangan, ayat cadangan. Ada 2 ayat cadangan. Dah. Itu sahaja. Okey. Jangan risau, cikgu dah upload nota ni dalam website Fast Track. So, boleh baca kat sini ada karangan full lagi ni, nampak? Karangan full lagi. Tajuk lain pun ada juga, so boleh baca. Okey? Baik, setakat ni ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Ada So, semua faham hari ni Attendance kat atas tadi. Baik, minggu depan cikgu akan ajar karangan resume. Okey. Karangan resume minggu depan Okey dah. Baik, setakat itu saja kelas kita pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki, banyak umur. Kita jumpa pada Selasa minggu depan. So, Selasa minggu depan kita akan mula berpuasa. Baik, sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua yang beragama Islam. Okey semua. Terima kasih.